Didik TV KPM. Ya, Assalamualaikum. Selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi akan bersama-sama dengan semua murid-murid selama 1 jam pada hari ini. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang. Okey, selamat petang semua. Okey gitu? Cantik. Okey, hari ini Abang Fizi akan bawakan seorang cikgu yang akan bersama-sama dengan kita semua untuk belajar sesuatu yang sangat menarik. Nak tahu siapa cikgu kita hari ini? Jom saksikan siapa guru kita pada hari ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Akmarina. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, comel cikgu kita hari ini. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh Kuala Lipis, Pahang, cikgu ya? Ya, betul. Syukur, alhamdulillah. Cikgu, okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, cikgu, boleh kita buat SOP dulu, cikgu. Yang paling penting sekali kita harapkan kepada semua dapat jaga SOP, dan di tangan Abang Fizi sekarang ni kita ada gel pembasmi kuman. Kita harus menjaga jarak, cikgu. Fizi. Ya, jaga jarak. Dan yang paling penting kita harapkan semua dapat duduk di depan kaca TV dan saksikan Didik TV hari ini dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan Abang Fizi dan cikgu dan juga Cikgu Akmal. Ya, betul. Okey cikgu, hari ini apa kita akan belajar, cikgu? Hari ini kita akan belajar pasal perekodan dan pemasaran. Pemasaran dan perekodan hasil. Okey, untuk modul 5. Modul 5 Ya. Okey, kita akan belajar sekejap lagi, tapi sebelum tu kita akan bersama-sama dengan ini pelajar-pelajar cikgu ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh Kuala Lipis, Pahang. Selamat petang. Hai. Lambat sikit adik, lambat sikit. Nampak tak handsome orang-orangnya. Okey, kita bersama-sama dengan Muhammad Syamel Zamani bin Muhammad Herul Azmi. Lambat sikit. Mana Syamel? Mel, sihat ke Mel? Mel, sihat ke tu? Ya. Alhamdulillah. Mel, boleh kenalkan diri Mel, apa cita-citanya? Cita-cita. Nama saya Muhammad Syamil Zamani bin Muhammad Al-Azmi, Sekolah SMK Merapuh. Cita-cita pegawai pertanian. Pegawai pertanian, alhamdulillah. Yang seterusnya, kita bersama dengan Muhammad Amar Irfan bin Abdul Ghani. Hai Amar. Nama saya Muhammad Amar Irfan bin Abdul Ghani dari SMK Merapuh. Cita-cita ingin menjadi askar. Askar, kemah keming saat kita. Okey, yang seterusnya Nur Ainul Isha binti Muhammad Nizam. Hai. Hai. Ni nak bagi nama awak apa? Saya Ni nak bagi nama awak apa ni? Nama glamour? Kisha. Okey, Kisha nak jadi apa nanti? Cita-cita saya untuk menjadi seorang chef. Wow, chef tu. Okey. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Kasdina Izana binti Muhammad Pozi. Hai. Hai. Okey, boleh kenalkan diri. Nama saya Kasdina Izana. Cita-cita saya ingin Tak dengar mic dia. Okey, tak apa. Yang seterusnya kita bersama dengan Nur Syafiqah Fitri binti Mazlan. Hai. Hai, Nama Syafiqah. saya Nurul Syafiqah Fitri binti Mazlan. Cita-cita saya pegawai pertanian. Pegawai pertanian juga. Yang seterusnya Muhammad Azli Firdaus bin Razali. Hai. Dalam ramai-ramai ni yang paling smart sekali ni. Sila kenalkan diri. Nama saya Muhammad Azli Firdaus bin Razali dari SMK Merapuh. Cita-cita saya menjadi polis. Menjadi polis. Alhamdulillah. Nampak tak? Seorang nak jadi pegawai pertanian, seorang nak jadi polis. So, ramailah cita-cita cikgu ya. Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang tanaman, makanan, pemasaran dan perekodan hasil jualan ya. Baik, hari ini kita nak tanya pandangan murid-murid mengenai mata pelajaran ini. Kita mulakan dengan Nurul Syafiqah Fitri binti Mazlan. Syafiqah, apa pandangan awak tentang mata pelajaran tanaman, makanan, pemasaran dan perekodan hasil jualan ni?
Tajuk ni dapat memberi pengetahuan kepada saya tentang kaedah untuk mempromosikan produk. Alhamdulillah. Nak tanya pula Syamel. Mana Syamel? Syamel. Oh, Syamel. Apa pandangan awak Syamel tentang mata pelajaran tanaman makanan ni Syamel? Dapat memberitahu saya untuk rugi yang dilakukan. Untung rugi apa yang kita lakukan. Itulah dia dalam perniagaan, kita harus mengira untung dan juga rugi. Yang seterusnya nak tanya pandangan adik kita ni, Amar Irfan. Apa pandangan awak Amar? Silakan. Topik ini memberi pendedahan kepada saya untuk melakukan pengiraan terhadap hasil yang diusahakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik abang yang sememangnya bijak-bijak pandai di SMK Merapuh, Kuala Lipis, Pahang. Kejap lagi, kita akan bersama dengan Cikgu Akmal Rina berbincang tentang tanaman makanan, pemasaran dan perekodan hasil jualan. Sekejap lagi di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Akmal. Hari ini kita akan bersembang-sembang, kita akan belajar tentang tanaman makanan, pemasaran dan perekodan hasil jualan. Cikgu, silakan Cikgu. Okey, tengok apa yang ada kat depan Fizi tu sekarang. Boleh tak Fizi tolong Cikgu? Nak angkat yang mana satu dia Cikgu? Okey, mana-mana je. Mana-mana je? Okey, tomato ke? Oh, dekat tangan saya sekarang ni ada tomato cherry plum. Ya, cantik tak dia punya ni? Cantik Cikgu. Pembungkusan dia. Okey, satu lagi yang tomato juga tu. Ni, tomato juga? Ya, dua benda yang berbeza ya Fizi. Tapi pembungkusan dia lain. Berlainan. Sama juga yang kat depan satu lagi tu apa? Ada jagung Cikgu. Okey, jagung pun sama kan? Okey, satu yang dalam sak plastik. Okey. Satu lagi di dalam bungkusan yang sangat cantik. Okey, kalau cikgu tanya Fizi kan? Baik. Okey, kalau pergi pasar raya, kalau nampak kedua-dua tu, baik, cikgu. Yang mana Fizi pilih? Saya akan pilih yang ini Cikgu. Sebab apa? Sebab pembungkusan dia nampak lebih menarik dan teratur lah Cikgu. Okey, ya betul. Okey, yang itulah kita akan belajar pada hari ini iaitu teknik pemasaran dan juga perekodan hasil jualan. Okey. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Sabar-sabar rasanya untuk kita belajar pemasaran dan perekodan hasil jualan. Bersama dengan Cikgu Akmal kita. Baik, silakan Cikgu. Okey. Ini tajuk kita pada hari ini. Okey. Okey, Cikgu bacakan dulu. Baik, Cikgu. Standard kandungan dia yang kita belajar pada hari ini adalah 5.2 pemasaran dan perekodan hasil jualan. Okey, yang ni standard pembelajaran dia. Murid-murid boleh rujuk dekat buku teks ataupun modul pembelajaran. Okey, semua ni ada dalam buku teks dan modul pembelajaran. Okey, kita masuk yang pertama, peranan promosi. Okey, yang kat depan ni ada peranan promosi. Ada 5 peranan promosi. Okey, sebelum tu kita nak buat teknik menjawab soalan. Sebelum kita masuk kepada teknik menjawab soalan, kita pergi dulu kepada ulang kaji. Kita ulang kaji sedikitlah. Okey, peranan promosi kesemua ni ada 5. Para pelajar kena ingat. Okey, yang kelima-lima ni. Seterusnya, kaedah promosi. Okey, kaedah promosi ni kita ada 4. Okey, yang pertama pengiklanan. Yang kedua jualan langsung. Yang ketiga publicity dan yang keempat adalah promosi. Okey, para pelajar kena tahu apa itu setiap item ni. Okey. Kemudian okey, kita belajar pula promosi melalui pengiklanan. Okey, semuanya ada 9. Okey, pelajar kena hafal ke-9 ni. Okey, semua ada dalam buku teks muka surat 2, 3, 6. Okey, boleh rujuk ya anak-anak pelajar semua. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang pertama. Okey, cikgu akan bacakan soalan dia. Kemudian pada pelajar akan menjawab. Okey, cikgu bacakan dulu soalan dia yang pertama ya. Baik Cikgu. Okey. Silakan Cikgu. Okey, pernyataan di bawah menerangkan peranan promosi. Okey, tandakan betul bagi peranan yang betul dan tandakan salah untuk tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, soalan ni berbentuk betul, salah. Okey. Siapa yang nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab ni?
Okey. Silakan. Okey, cikgu bacakan pernyataan dulu ya. Syamil. Okey, Syamil, cikgu bacakan pernyataan dulu ya. Okey, pernyataan yang pertama, menyampaikan maklumat kepada pengguna. Apa jawapan dia, Syamil? Betul. Okey, Ya, betul. Betul. Tahniah Syamil. Okey, tahniah yang Syamil. kedua, menghadkan pasaran. Betul ke salah? Salah. Okey, betul. Wah, pandai Syamil. Okey, yang ketiga, mempengaruhi pengguna untuk membeli. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Wow. Yang keempat, menambahkan pesaing dari dalam dan luar negara. Betul ke salah? Salah. Okey, betul juga. Kemudian yang kelima, memantapkan imej barang dan syarikat pengeluar. Betul ke salah? Betul. Ya. Okey, betul semuanya. Ini Okey, bermakna Syamil akan dapat 5 markah, cikgu. ya, betul. Ya, Dia akan 5 dapat markah untuk Syamil. 5 markah. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, soalan contoh yang kedua. Baik, cikgu. Okey, cikgu bacakan dia punya soalan. Okey, cikgu terangkan dulu. Soalan ni berbentuk subjektif. Maksudnya pelajar perlu memberi jawapan sendiri. Kena fikir sendiri apa jawapan kat situ. Kita tak bagi pilihan jawapan. Okey, macam soalan yang satu tadi. Okey. Yang kedua, nyatakan 3 kaedah promosi. Okey, gariskan ataupun bulatkan atau bagi petak dia kaedah promosi. Kata kunci dia tu. Baik, cikgu. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Okey, Syafiqah. Silakan Syafiqah. Okey, Syafiqah. Apa jawapan dia, Syafiqah? Pengiklanan, Okey, betul. Yang kedua, jadual langsung, jualan langsung. Okey, yang ketiga, publicity. publicity. Wow. Okey, kita 3 tengok markah untuk Syafiqah. 3 markah. Okey, kita tengok jawapan lain yang boleh diletakkan kat situ adalah promosi jualan. Tapi disebabkan dia punya ruangan jawapan hanya ada 3. Baik, cikgu. So, kena pilih 3 sahaja. Okey, 3 sahaja. Okey, sekejap Okey, kemudian kita pergi kepada pemasaran hasil tanaman. Okey. Kat sini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Ada 4 kesemuanya. Okey, kita cuba tengok apa dia. Okey, yang pertama adalah produk. Yang kedua, harga. Baik. Okey, yang ketiga, agihan ataupun lokasi. Kemudian yang keempat adalah promosi. Okey. Keempat-empat ni kita kena tahu apa itu produk, harga, agihan dan juga promosi. Okey, seterusnya. Pergi kepada aktiviti pemasaran hasil tanaman. Okey. Dalam pemasaran hasil tanaman ni, kita ada aktiviti pemasaran hasil tanaman. Okey, ada aktiviti 3 yang terlibat. 1, penjualan, pengurusan kewangan dan juga pengangkutan. Okay. Ini adalah yang paling penting, cikgu. Penting. Baik, Okey, cikgu. Fizi hafal ya. Baik, cikgu. Penjualan, pengurusan kewangan dan pengangkutan. Saya hafal, cikgu. Saya tuliskan, cikgu. Okey. Dalam penjualan pula ada 4 kategori. Okey, yang ni pun yang tajuk penting yang pelajar perlu tahu. Okey, item-item penting yang pelajar perlu tahu. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh 3. Okey, cikgu bacakan soalan ya. Okey, bersiap sedia. Semua. Okey. Lebih-lebih lagi adik-adik dekat SMK Merapuh ni, silakan. Okey, berikut merupakan strategi pemasaran. Baik. Okey, ada 4 pilihan jawapan kat sini. Okey, dia punya soalan, padankan strategi pemasaran dengan pernyataan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, dah bagi siap-siap ruang jawapan, hanya pilih A, B, C dan D letak kat sini. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab ni? Sila angkat tangan. Saya, cikgu. Oh, paling derah suara dia. Okey, mula-mula sekali kita kena tahu Silakan. strategi pemasaran tu. Kita kena bagi kata kunci dia, kemudian tuliskan A, B, C, D. Perhatikan betul-betul dia punya arahan soalan. Jangan lari daripada apa yang soalan nak. Okey, kita tengok Syah. Okey, cikgu bacakan pernyataan dia. Tempat yang strategi untuk menjual produk. Apa dia jawapan dia, Syah? C. Agihan atau promosi.
Okey, pandai betul. Syah, pandai. Okey. Okey, yang kedua, strategi yang berkesan untuk memperkenalkan produk. Apa dia, Syah? D. Promosi. Promosi. Okey, betul. Oh, bijoknya Okey. Syah ni. Seterusnya, yang ketiga, mampu milik dan berpatutan. Apa dia, Syah? B. Harga. Okey, betul. Yeay. Yang keempat, menarik perhatian pelanggan dari segi reka bentuk. Apa dia, Syah? A. Produk. A, produk. Okey, so jika betul semua dapat 4 Markah. Okey, satu lagi cikgu nak terangkan dekat sini. Mhm. Okey, dia punya dekat ruang jawapan ni, tulis A, B, C dan D. Jangan tulis nama-nama ni. Contohnya C, agihan lokasi. Okey, tak payah. Hanya tulis apa yang diminta, A, B, C dan D. Okey, seterusnya. Baik, cikgu. Soalan contoh yang keempat. Okey, nyatakan 2 aktiviti yang terlibat dalam pemasaran hasil pertanian. Macam biasa, gariskan kata kunci dia atau bulatkan. Kemudian, okey, bagi jawapan. Siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Yo. Okey, silakan. Okey, apa jawapan dia? Penjualan dan pengurusan kewangan. Oh. Okey, penjualan. Satu lagi, pengurusan Pengurusan kewangan. Kewangan. Okey, betul. Bunyi Kelantan molek adik kita ni. Penjualan. Okey, silakan. Okey, jawapan lain adalah pengangkutan. So, Baik, cikgu. soalan macam ni soalan apa? Subjektif, cikgu. Subjektif. Betul tu Fizi. Ya, Kadang-kadang cikgu. cikgu lupa. Saya pun kadang-kadang lupa, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Dapat 2 markah. Seterusnya kita pergi kepada Penjualan. okey, penjualan. Okey, penjualan ada 4. Okey, 1 peraih di ladang. Yang kedua, pemborong pasar tani. Yang ketiga, menjual sendiri. Dan yang keempat adalah pemborong pasar awam. Okey, yang ni pun pelajar semua kena ingat. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang kelima. Okey, cikgu bacakan ya. Baik, cikgu. Okey, berikut merupakan aktiviti penjualan hasil tanaman. Okey, diberi kat sini 4 pilihan jawapan. Okey, pilih dan tuliskan aktiviti penjualan dengan pernyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, pelajar kena pilih macam tadi, tuliskan jawapan dekat sini, dekat ruang jawapan ni. Jangan tulis petak lain. Sebabnya dia dah bagi siap-siap. Tak boleh tulis kat sini ke, tak payah. Tadi cikgu dia ada A, B, C dan D. Sekarang ni kena tulis jawapan dia, cikgu ya. Ya, yang penting sekali adalah baca arahan soalan. Ikut Baik. apa yang soalan nak, bukan apa yang kita tahu. Pilih. Okey, pilih dan tuliskan. Siapa nak jawab soalan ni ya? Siapa nak jawab ni? Saya, cikgu. Okey, silakan. Okey, Kasdina. Kasdina. Okey, apa jawapan yang pertama? Mempercepatkan pulangan hasil dan pusingan tunai kepada pengguna. Apa jawapan dia? Menjual sendiri. Menjual sendiri. Pandai. Okey, betul. Baik. Seterusnya, mempunyai pembekal tetap. Apa jawapan dia? Pemborong pasar awam. Okey, betul. Yeay. Yang seterusnya, jualan cara ini dapat menjimatkan kos pengangkutan dan buruh. Peraih di ladang. Okey, betul. Yang seterusnya, pengeluar boleh berhubung terus dengan pelanggan melalui pasar tani yang dianjurkan Fama. Okey, apa jawapan dia? Pemborong pasar tani. Okey, betul. Dapat 4 markah. Pandainya Okey, Kasdina. seterusnya cikgu akan terangkan tentang rekod jualan hasil tanaman. Okey, rekod jualan ni merupakan rekod kewangan yang perlu disediakan untuk merekod hasil jualan tanaman. Okey, rekod ni bertujuan untuk analisis prestasi sesuatu bidang usaha tanaman. Okey, maklumat yang diperlukan dalam rekod jualan. Semuanya ada 6. Yang ni pun kena hafal. 6, cikgu ya? Ya, ada 6 semuanya. Baik. Semua ni pelajar kena hafal. Okey, soalan contoh yang ke-6. Nyatakan 3 maklumat yang diperlukan dalam rekod jualan. Okey. Ni siapa nak jawab ni? Gariskan 3 Tiga kata maklumat. kunci dia. Kata kunci dia. Siapa? Siapa nak jawab soalan ni? Saya. Okey. Silakan Azli. Azli. Tarikh. Tarikh, okey. Jenis hasil tanaman. Okey. Kuantiti kutipan hasil. Kuantiti kutipan hasil. Okey, Yeah. betul. Daripada 6 tadilah kita bagi 3. 3 markah untuk Azli. Cantik. Okey. Baik.
Untuk soalan yang macam ni, bila dia kata dia nak 3, bagi 3 je. 3 je cikgu. Okey, jangan bagi lebih. Sebabnya, bila dia kata 3, kalau kita bagi 4, yang keempat tu tak dikira. Cikgu, Rugilah. kalau kita bagi 4 cikgu, salah satu jawapan ni salah, adakah dikira juga? Tak kira. Tak kira cikgu Betul. Ingat tu 3 saja je, 3 sahaja. Jangan bagi 4. Baik. Okey, dapat 3 markah kalau betul. Okey, seterusnya, okey ni jawapan lain. Okey. Okey, kita pergi kepada kaedah merekod. Okey, ada 2 kaedah merekod, satu manual, satu sistem. Okey, yang manual ni biasanya kita tulis dalam borang kemudian simpan dalam fail. Yang sistem kita ikut kita key in dalam komputer. Okey, ni adalah contoh analisis rekod jualan. Okey, tengok kat sini ada kos, pendapatan kasar, jangka masa dan juga jenis tanaman. Okey, ni adalah item-item yang penting dalam analisis rekod jualan. Kalau buat dalam bentuk jadual macam ni, kita lagi nampak. Lagi dia senang punya, cikgu ya. lagi senang. Dia punya perbezaan setiap maklumat tu. Okey. Okey, masuk pada rekod jualan hasil tanaman. Okey. Rekod jualan ni dia menentukan keuntungan ataupun kerugian sesuatu perniagaan. Okey. Itu pentingnya rekod jualan ni. Okey. Keuntungan atau kerugian ni ditentukan oleh pulangan modal. Okey, ni yang paling penting. Cikgu buat kuning kat sini supaya semua ingat. Okey, formula pulangan modal. Jumlah pendapatan bahagi dengan jumlah perbelanjaan. Yang ni perlu ingat formula. Okey. Seterusnya, okey, cikgu bagi contoh pengiraan. Okey. Contoh pengiraan untuk usaha tani tanaman petola. Okey, ada kat sini pendapatan dia RM9,000, perbelanjaan RM5,659.50. Okey, pulangan modal dia, okey, masukkan formula tadi. Okey, pendapatan bahagi dengan perbelanjaan. Okey, masukkan. Kemudian kita akan dapat jawapan dia RM1.59. Okey, RM1.59 kat sini bermaksud setiap ringgit modal yang dilaburkan akan mendapat keuntungan sebanyak 0.59 ataupun 59 sen. Baiklah, kita rehat seketika. Kita bagi peluang kepada semua pelajar minum air dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menyaksikan Didik TV KPM sekarang ini. Okey, kita masih lagi belajar tentang tanaman makanan, pemasaran dan perekodan hasil jualan bersama dengan Cikgu Akmal. Cikgu tadi kita tergantung cikgu. Silakan cikgu sambung cikgu. Okey, setakat ni Fizi faham Faham cikgu. Senang tak? Senang cikgu. Okey, kita sambung. Yang seterusnya, tajuk yang seterusnya iaitu kepentingan penyediaan rekod belanjawan untung rugi. Ada 4 kepentingan dia. Okey, nanti kita tengok. Okey. Okey, pergi kepada soalan contoh yang ke-7. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Baik cikgu. Okey, berikut merupakan jenis rekod hasil tanaman. Okey, diberi 2 penyataan dekat situ, 2 pilihan. Okey, soalan dia, arahan soalan dia, padan dan tuliskan jenis rekod hasil tanaman dengan penyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, kat sini ada ruang jawapan macam soalan tadi. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, silakan. Okey, cikgu baca kan? Cikgu bacakan dia punya penyataan. Okey, penyata yang menunjukkan segala ringkasan hasil dan perbelanjaan perniagaan bagi suatu tempoh. Apa dia jawapan dia? Rekod belanjawan. Rekod belanjawan. Okey, betul. Okey, yang seterusnya, rekod yang menunjukkan aktiviti penjualan hasil ladang dengan mencatatkan beberapa maklumat. Apa dia jawapan dia? Rekod jualan. Rekod jualan. Okey, senang je soalan dia. 2 markah. Okey, dapat 2 markah. Ni soalan macam ni macam nak bagi markah bonus lah. Okey, senang je. Senang gila cikgu ya. Okey. Okey, seterusnya contoh rekod belanjawan untung rugi. Okey. Kat sini ada jadual. Okey, yang paling penting dekat
rekod belajar untung rugi ni. Ada 5 item yang perlu diingat dia punya formula dia. Okey, formula setiap satu ni kamu kena, semua pelajar kena ingat, semua murid kena ingat. Okey, setiap satu formula ni. Okey, contoh pendapatan kasar. Okey, formula dia hasil darab dengan harga jualan. Okey. Yang kedua jumlah kos. Jumlah kos pengeluaran ni maksudnya hasil tambah semua kos yang ada. Tu maksudnya jumlah kos pengeluaran. Kemudian keuntungan. Macam mana kita nak kira keuntungan? Dia punya formula pendapatan kasar tolak dengan jumlah kos pengeluaran. Okey. Kemudian pulangan modal. Dia punya pendapatan kasar bahagi dengan jumlah kos pengeluaran. Dan yang last sekali titik pulangan modal. Jumlah kos pengeluaran bahagi dengan jumlah hasil. Okey, semua formula ni pelajar kena hafal dan juga ingat, sebabnya kalau tak ingat nanti para pelajar tidak boleh menjawab untuk soalan bahagian B. Dan akan kerugian di dalam perniagaan. Betul. Okey. Okey, kita tengok. Okey, contoh soalan yang ke-8. Okey. Senaraikan 2 kepentingan penyediaan rekod belanjawan untung rugi. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab ni adik-adik? Silakan angkat tangan. Okey, Syafiqah. Silakan. Okey, apa dia jawapan dia? Mengetahui keuntungan atau kerugian bagi sesuatu bidang usaha. Okey, wow, betul. Sama dengan jawapan cikgu ya. Ya. Bagus Okey. Syafiqah ni. Seterusnya. Baik. Yang kedua, apa dia Syafiqah? Untuk memudahkan pengusaha mengkaji prinsip atau kecekapan pengurusan mereka. Pengurusan mereka. Okey, betul dia punya jawapan dia. Yang soalan macam ni pelajar kena tahu. Maksudnya kena bagi jawapan sendiri. Okey, tak ada pilihan jawapan. So kena berfikir sikitlah. Sebab tu kena ingat apa kepentingan penyediaan rekod belanjawan untuk rugi. Okey, kita tengok soalan lain, jawapan lain. Okey. Okey, yang ni kemudian. Okey, kegunaan pihak luar seperti lembaga hasil dalam negeri. Okey, yang last. Okey, so dapatlah kat sini 2 markah. Okey. Macam tadi juga, bila dia kata nak 2 kepentingan, so kita kena bagi 2, tak payah bagi lebih. Walaupun kamu tahu soalan tu, tahu jawapan lebih tapi hanya bagi 2. Okey, ikut soalan. Baik, cikgu. Faham, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, soalan contoh yang ke-9. Okey, cikgu bacakan dia punya soalan. Jadual menunjukkan jenis perbelanjaan yang terdapat dalam rekod belanjawan ladang. Okey, ada 4 pilihan jawapan dekat situ. Okey, pilih dan padankan jenis perbelanjaan dengan maksud yang betul dengan menulis A, B, C, D pada ruang jawapan. Okey, pilih je kemudian tulis kat sini. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Ni siapa nak jawab ni? Saya cikgu. Okey, silakan. Okey, cikgu baca pernyataan dia. Bayaran terhadap penggunaan input tetap. Apa dia jawapan dia, Syah? B, kos tetap. Okey, kos tetap. Ye, pandai Syah ni. Okey, harga minimum setiap kuantiti hasil yang dijual. Apa dia, Syah? D, titik pulang modal. Ya, betul. Okey, kos yang berubah secara langsung dengan tingkat output. A, kos berubah. Betul lagi Syah. Woi, pandainya. Okey, yang keempat, pendapatan yang diperoleh daripada setiap nilai ringgit yang dilabur. Apa dia? C, pulangan modal. Okey, C jawapan dia. So, betul semua ya? Betul. 4 markah milik Syah. Bagus pada pelajar SMK Merapuh ni ya. Ni saya rasa ramai yang bakal skor A untuk SPM kali ini insya-Allah, cikgu. Insya-Allah. Amin. Amin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan contoh yang ke-10. Okey, cikgu bacakan dia punya soalan. Okey, berikut merupakan istilah yang terdapat dalam rekod jualan hasil tanaman. Ada 3 pilihan jawapan dekat situ. Okey. Dia punya arahan soalan. Okey, penting arahan soalan, baca arahan soalan. Okey, padan dan tuliskan istilah tersebut dengan pernyataan yang betul pada ruang
jawapan. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Sila angkat tangan. Adik-adik, angkat tangan. Bukan di rumah ya. Yang ada kat sini. Okey, Fan. Silakan Fan. Okey, pernyataan pertama cikgu baca ya. Kos yang dikeluarkan untuk membiayai sesuatu bidang. Apa dia jawapan dia, Fan? Perbelanjaan. Perbelanjaan. Okey, pandai anak murid cikgu. Fan. Okey, yang kedua. Pendapatan yang diperoleh setelah ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Apa dia? Fan? Keuntungan. Keuntungan. Okey, betul. Okey, seterusnya wang yang diperoleh oleh pengusaha bagi satu jangka masa pengeluaran. Apa dia? Pendapatan. Pandai Ifan. Okey, 3 markah untuk 3 awak markah. Ifan. Okey. Alhamdulillah. Senang tak Fizi? Senang cikgu. Senang je, ambil jawapan letak je kat sini, pilih. Okey. Seterusnya, okey, kita masuk. Okey, macam payah cikgu. Soalan ni agak susah. Okey, soalan ni susah sebab itulah cikgu cakap tadi kena ingat formula. Okey, yang pertama sekali kena ingat formula, yang kedua kena baca jadual dan juga fahamkan soalan. Apa kehendak soalan. Okey, perhatikan elok. Kita tengok pada soalan contoh 1. Okey. Yang ni adalah dia punya jadual. Okey. Cikgu bacakan Jadual menunjukkan contoh belanjawan bagi 1 hektar tanaman sawi. Okey, berdasarkan jadual 1, hitungkan jumlah kos pengeluaran. Okey. Yang kedua, jika jumlah hasil ialah 15,000 kilogram dengan harga jualan RM2 per kilo, hitungkan. Okey. A, B, C dan D. Okey, dia ada A, B, C dan D. Sebabnya yang ni soalan dia jawapan dia akan berkait dengan yang ni, yang pertama ni tadi. Okey, jika salah dekat sini, okey, A, yang B, C dan D akan turut salah biasanya sebabnya dia berkaitan. Jadi kita kehilangan lebih kurang 8 markah cikgu ya kat sini. Ya, betul. Kalau salah satu, salah semua. Sebab tu kena berhati-hati. Okey. Kat sini semuanya merangkumi 2 markah, 2 markah, 2 markah dan semualah 2 markah. Okey. Okey, kena melibatkan pengiraan. Okey, yang paling penting sekali kat sini dalam exam pelajar kena bawa kalkulator. Kalau tertinggal kalkulator, boleh apa pakai akan jadi? sempuang cikgu. Pakai sempuang. Pakai sempuang. Boleh juga guna jari, tapi kalau dah berbelah-belah ribu, berpuluh ribu ni macam mana kita nak guna jenuh jari. Tu akan hilang markah lah nanti. Tak dapat lah markah. Rugi 10 markah kat situ ya. Itulah banyak 10 markah sebenarnya ni. Banyak, terlampau banyak. Ya. Kalau dapat contoh 70 markah, nak dapat lagi 10 tu, nak dapat A, susahlah kalau kita tak dapat 10 markah ni. Okey. Kita pergi pada slide seterusnya. Okey, ni cikgu dah pecahkan tadi. Okey. Soalan bahagian B tadi, jadual yang besar tadi tu cikgu dah pecahkan supaya pelajar lebih nampak. Okey, ni adalah kos bahan. Okey. Kos buruh. Okey. Ni kos tetap. Okey, ni dia punya. Cikgu nak highlightkan kat sini. Kaedah nak menjawab soalan ni. Okey. Jadual menunjukkan contoh belanjawan bagi 1 hektar tanaman sawi. Berdasarkan jadual 1, hitung jumlah kos pengeluaran. Okey, gariskan kata kunci dia kat situ. Okey, lepas tu dia akan dapat 2 markah. Okey, lepas tu soalan yang ni, jika jumlah hasil ialah 15,000 kilogram dengan harga jualan RM2 per kg, hitung pendapatan kasar, keuntungan bersih, pulangan modal dan titik pulang modal. Cikgu ulang semula dia punya soalan sebabnya slide dia dah terpecah-pecah tadi. So takut pelajar lupa macam mana nak kira apa soalan, apa dia punya pengiraan. Yang paling penting kita harus faham butir-butir dia cikgu ya. Ya, betul. Okey. Baik. So semua ni merangkumi 2
markah setiap satu. So jadi 8 tambah 2 dapat 10 markah. Okey. Baik cikgu. Kita tengok dia punya jawapan kepada soalan. Okey. Tengok soalan pertama ya. Okey, jumlah kos pengeluaran. Okey, dia punya formula dekat sini. Okey, kita letakkan dia punya formula terlebih dahulu supaya kita tak lari daripada soalan tadi. Oh, ni tak kos lari. bahan, kos buruh, kos tetap, kos overhead cikgu. Ya, betul. Masukkan dulu formula, kemudian okey, kita barulah masukkan item-item yang kita nak tambah tadi. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Saya. Okey, silakan. Okey, Kas. Apa jawapan untuk soalan yang pertama? Formulanya ialah kos bahan tambah kos buruh tambah kos tetap tambah kos overhead sama dengan RM2,005 tambah RM2,075 tambah RM201.50 tambah RM230 sama dengan RM4,511.50. Pandai. Okey, betul jawapan dia. RM4,511.50. Okey. Okey, seterusnya soalan dia kira pendapatan Kasar. Okey. Sama juga kena masukkan formula. Baik, cikgu. Paling penting. Kalau tak masukkan kita akan hilang markah. Hilang markah, betul. Hilang markah jika kita tak buat juga jalan kira. Contohlah kita ada kalkulator. Okey, kita terus je kira. Okey, lepas tu letak je jawapan kat sini. Contohlah. Letak je. Okey. Ni je. Okey. Lepas tu kita akan hilang Markah. markah sebabnya tak buat jalan pengiraan. Okey. Okey, yang kedua, siapa nak jawab? Ni siapa nak jawab ni adik-adik? Adik SMK Merapu. Okey, Kas lagi. Aktif ni Kas ni. Silakan Kas. Apa jawapan dia, Kas? Okey, formula. Jawapan dia RM30,000. Jawapan dia RM30,000. RM30,000. Okey, pandai betul. Kas. Okey, kita akan berehat seketika. Sekejap lagi kita akan kira keuntungan bersih pula adik-adik. Jangan ke mana-mana, terus layan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 dalam tanaman makanan pemasaran dan perekodan hasil jualan bersama dengan Cikgu Akmal dan juga Abang Fizi kat sini. Okey, bersama kita di rumah juga SMK Merapu. Adik-adik kita memang aktif semuanya. Baik cikgu, tadi kita ke keuntungan bersih cikgu. Belum lagi cikgu. Okey, sambung keuntungan bersih. Fizi Silakan, boleh cikgu. ikut lagi Fizi? Baik cikgu. Okey. Keuntungan bersih sama juga dia, ni kita kena masukkan formula dia. Okey, pendapatan kasar tolak dengan kos pengeluar RM30,000 tolak dengan RM4,511.50. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Cikgu bagi jawapan sendirilah. Silakan cikgu. Okey. Okey, RM25,488.50. Okey, dapat 2 markah. Ni 2 markah, 2 markah, 2 markah. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada pulangan modal. Okey, yang ni yang susah sikit. Baik. Dia punya ni sebab nama dia ni kita macam tinggi sikit dia punya. Dia punya apa cikgu? Tak, dia punya nama tu kita rasa takut. Pulangan modal. Apa tu pulangan modal? Rasa dia punya nama tu pun dah buat kita takut. Sebenarnya senang je. Okey, pulangan modal ni sama dengan jumlah pendapatan bahagi dengan jumlah perbelanjaan. So masuk je formula ni, RM30,000 bahagi dengan RM4,511.50. So jawapan dia apa? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni? Dah kira ke belum? Okey, silakan Lee. Apa jawapan dia Azli? 6.65. Okey, betul. Pandailah Lee ni. Seterusnya, Baik. kita tengok titik pulang modal. Ni pun sama, berkait dengan yang ni. Okey, formula dia titik pulang modal, jumlah pendapatan bahagi dengan jumlah hasil. Masukkan je sebab kita dah tulis siap-siap formula ke atas. So, kita takkan tertukar. Maksudnya ambil je jumlah pendapatan, masuk je berapa? RM4,511.50 bahagi dengan 15,000 kg. So, dapat jawapan dia. Apa dia? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni adik-adik? Okey, Lee lagi. Silakan Azli. RM30 sen per kilogram.
Okey, betul. 30 sen per Pandai lah Azli kg. ni. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok soalan contoh yang kedua. Okey, cikgu bacakan dia punya soalan. Baik, cikgu. Jadual menunjukkan analisis aliran kewangan tanaman sayur-sayuran bagi tahun 2020. Okey, ada jadual macam ni. Okey, berdasarkan jadual 2, hitungkan titik pulangan modal bagi sawi dan yang kedua titik pulangan modal bagi cili. Okey. 5 markah untuk soalan pertama dan yang kedua 5 markah. 10 markah juga untuk bahagian kali ni agak besar markah dia, cikgu. Ya, betul. Sayang kalau hilang tak dapat jawab yang ni. Sayanglah. Betul. Okey. Bila dapat soalan macam ni, terus masuk. Fikirkan apa dia punya Formula, cikgu. formula titik pulang modal. Dah kena ingat apa dia titik pulang modal. Okey. Kita tengok apa dia formula dia. Baik, cikgu. Okey, kos kat sini ada kos. Tengok jadual, baca jadual betul-betul, jangan abaikan jadual. Okey, tengok kos. Kemudian okey, ni adalah jumlah hasil. Okey, ni dia punya kos dan juga jumlah hasil yang berkaitan. So, kita conteng siap-siap kat sini supaya kita tak tertinggal. Okey. Tengok dia punya ni sawi dan cili. So, kena tengok sawi. Okey, sini sawi, sini cili. Okey. Okey, kita tengok dia punya jawapan. Okey, titik pulangan modal bagi sawi, TPM. Okey, dia punya formula, masukkan formula macam biasa. Jumlah kos pengeluaran bahagi dengan jumlah hasil. Okey. Cari jumlah kos pengeluaran dulu sebab tu markah dia banyak, kita kena cari dulu. Sebab tak ada dalam jadual, kita kena kira. Okey. Ni dia kita dapat jumlah kos pengeluaran dia. Okey, yang ni pun kena tahulah kos pengeluaran tadi apa dia? Dia punya formula. Betul. Okey. RM11,293. Okey, tapi ni bukan jawapan dia lagi. Ni baru kos pengeluaran. Okey, so kita masuklah formula dekat sini. RM11,293 bahagi dengan jumlah hasil tadi. Untuk apa? Sawi kan? Okey, so masuklah cari yang sawi tadi berapa? Okey, 15,000 kilogram. So dapatlah kat situ. Berapa jawapan dia? Siapa jawab ni? Jawapan dia? Siapa nak jawab ni? Okey, Syafiqah. Silakan Syafiqah. 0.75 per kg. Okey, wow, betul. Tepat sekali Syafiqah. Pandai ada abang. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, titik mungkin pulangan modal mungkin cili. Mungkin ini contoh jawapan yang terakhir, cikgu. Okey. Baik. Sama juga dengan yang ni, pengiraan dia sama sahaja. Okey, masukkan formula, kemudian cari kos pengeluaran. Kemudian, okey, dapat jawapan kat sini, dapat jawapan kos pengeluaran. Okey, kita bagi ikut formula ni. Okey, dapatlah RM3.70 per kg. Dah dapat 5 markah 10. Senang tak Fizi? Senang, cikgu. Boleh ambil subjek ni lepas ni? Boleh. Saya rasa nak ambil subjek ni untuk SPM kali ini. Baik, cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dekat SMK Merapuh Kuala Lipis Pahang. Kerana semuanya aktif-aktif hari ini, cikgu, ya? Ya. Cikgu, mungkin ada sedikit rumusan, cikgu. Sedikit rumusan. Sebelum kita tutup kita punya sukses hari ini. Okey, rumusan dia untuk slot pemasaran dan perekodan hasil ni. Okey. Pelajar-pelajar kena tahu yang pertama sekali formula. Okey, yang kedua sekali yang tadi kena ingat formula, yang kedua sekali bawa kalkulator. Okey, dan buat jalan pengiraan. Yang tu yang paling penting. Okey, tu je. Ingat pesan-pesan daripada Cikgu Akmal kita, bawa kalkulator, ingat formula, ya, dan juga buat jalan pengiraan dengan betul. Saya harapkan kepada semua adik-adik kita untuk SPM 2021, semoga semuanya bersemangat dan juga terus sukses selalu, insya-Allah sentiasa. Terus jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Faizal bin Zainuddin, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Merapuh Kuala Lipis Pahang. Kepada semua pelajar yang mengambil subjek tanaman makanan seluruh Malaysia, diharap dapat menjadikan platform Didik TV ini sebahagian daripada medium pembelajaran norma baru.
Gunakanlah platform Didik TV KPM ini sebaik mungkin. Harapan cikgu menggunung tinggi terhadap pelajar semua agar dapat melakar kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Akhir kata, yakinlah pada diri dan mulailah mencipta sejarah hidup yang cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah, cikgu yakin pelajar semua akan beroleh kejayaan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Saya Haji Muhammad Rusli bin Awang Besar, Pengetua Sekolah Menengah Kelas Merapuh, Pahang. Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Didik TV atas rakaman sukses SPM subjek MPW Tanaman Makanan. Saya amat bersyukur kerana subjek tanaman makanan diperkenalkan di Sekolah Menengah Kelas Merapuh walaupun melibatkan 25 orang pelajar. Tujuan subjek ini diperkenalkan agar dapat memberi pengalaman dan pendedahan serta peluang kepada pelajar apabila mereka tamat persekolahan nanti. Harapan pihak sekolah kepada pelajar SPM Sekolah Menengah Kelas Merapuh dan juga seluruh pelajar yang akan menduduki SPM tahun 2021 bagi subjek ini akan memperoleh kejayaan cemerlang serta dapat meningkatkan grade purata mata pelajaran bagi subjek tanaman makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.